Z now. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak cikgu. Okey, kita jumpa lagi hari ini. So, untuk hari ini, kita akan mulakan dengan tajuk baru iaitu peta lakar. Okey, awak boleh tengok buku teks awak. Tapi kalau awak tak nak tengok pun tak apa, awak tengok slide cikgu. Ya. Mana pula slide cikgu tak keluar lagi ni? Okey, awak tengok slide cikgu. Ya. Mana pula ni? Ya Allah. Apa tak keluar-keluar ni? Cikgu pun ada masalah internet ke? Sekejap ya. Masalah pula. Okey. Apa kena ni? Apa yang keluar tu? Okey, cikgu close dulu. Buka balik. Allahu Akbar. Bersabar jap, bersabar jap. One point kelakar. Apa jadi macam ni? Ya Allah. Okey, kita mulakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Baik, kita masuk kepada tajuk baru kita iaitu peta lakar. Semua orang tengok ya. Okey. Baik. So, cikgu dah bagi gambar dekat atas tu. Ini peta lakar yang awak akan belajar nanti daripada Form 1, pergi ke Form 2, pergi ke Form 3. Okey. So, tengok gambar tu. Ni. Dia goyang sikit. Allah. Ini pasal internet lah ni. Goyangnya pun tak cantik. Okey, tak apalah. Baik. Apakah peta lakar? Okey, macam ni. Kalau awak lihat daripada sisi, maka awak akan nampak gambaran. Contohnya awak tengok daripada naik, bila awak naik kapal terbang atau naik helikopter atau awak naik yang belok udara panas ke, bila awak tengok awak nampak gambaran, awak nampak rumah dan sebagainya. Okey? Tapi bila peta lakar ni kita lihat daripada atas, daripada udara, kita pandang straight ke bawah. So itu ialah peta lakar. So peta lakar ni ialah gambaran permukaan bumi dari atas, dari udara, pandang ke bawah, bukan pandang ke sisi. Ya, pandang straight ke bawah. Itu ialah peta lakar. Kemudian peta lakar ni pula dia akan dilukis. Cikgu dah sebut hari tu kalau lukis mesti menggunakan pensel. So dia dilukis dengan ciri-ciri pandang darat. Ciri pandang darat ni ada dua. Fizikal dan budaya. Nanti cikgu terangkan. So dia dilukis dengan ciri pandang darat fizikal. Dia dilukis dengan ciri pandang darat budaya. Okey. Dia juga menggunakan simbol atau singkatan untuk menggambarkan ciri sebenar. Awak bayangkan peta tu kecil. Semua nak tulis, maka dia akan jadi penuh. Jadi kita gunakan singkatan perkataan ataupun simbol untuk melambangkan peta lakar tersebut. Okey? Contohnya macam sekolah. Tak bolehlah tulis sekolah, nanti penuh. Jadi tulislah singkatan dia. Okey? Alright. Baik. Tengok di sini. Nampak tu?
Apa yang mesti ada pada peta lakar? Apa yang mesti ada? Ini contohnya ialah peta lakar Kampung Langsat. So kalau awak tengok, ini daripada atas kita tengok ni, bukan daripada tepi. Okay. So yang pertama mesti ada tajuk. Kalau tak ada tajuk, kurang markah awak nanti. Okay. Mesti ada tajuk. Okay. Yang kedua, pemidang. Senang cerita, pemidang ni ialah kotak. Kotak untuk awak lukis peta lakar awak tadi. Okey. Yang ketiga, mesti ada arah mata angin. Untuk form 1, untuk form 2 senang saja. Arah mata angin sentiasa hala ke atas. Okey, tak ada berubah. Tapi nanti bila naik form 3, bila awak belajar geografi form 4, form 5, mata angin ni dah mula berubah-ubah. Jadi awak kena hati-hati. Mana barat, mana timur. Mana utara, mana selatan. Mana tenggara dan sebagainya. Jadi untuk form 1, form 2 jangan risau. Dia cuma hala ke atas sahaja. Okay? Right. Seterusnya ialah simbol. Cikgu tunjuk sini gambar kotak tu. Tapi sebenarnya apa sahaja yang ada. Gambar macam masjid, macam sekolah, macam kilang, itu semua ialah simbol. Even yang gambar macam sawah padi, paya bakau, itu semua ialah simbol. Okay? Simbol mesti ada. Alright. Dan yang last kali mesti ada petunjuk. Okay? Ini ialah ciri-ciri peta lakar. Okay. Kalau form 1, awak cuma tahu yang ini saja. Nah, di bahagian petunjuk, dia hanya petunjuk sahaja. Nanti bila awak dah naik tingkatan 2, dia akan ada satu lagi tambahan kepada petunjuk. Dia berada di bawah kanan. Itu ialah skala. Itu tahun depan. Jangan risau. Tahun ni, petunjuk sahaja. Okey, faham? Faham semua? Faham. Okay, alright. Next. Ini kecil sikit. So, cikgu tak dapat nak besarkan. Jadi, awak boleh buka buku teks, muka surat 27. Okay. Sambil kita terangkan ni, sambil cikgu tunjuk pada awak ya. Okay. Baik, yang pertama ialah simbol kawasan. Ini kawasan ni. Biasanya kawasan ni berwarna hijau. Kecuali kontur. Dengar betul-betul. Baik. So, kawasan ni seperti hutan. Awak tengok hutan tu. Macam bentuk awan bulat-bulat. Kemudian ada pokok nipah. Ada kelapa. Paya bakau. Sawah padi. Kelapa sawit. Kontur. Rumput. Dan getah. Ada banyak lagi sebenarnya. Tapi ini cuma sebilangan kecil untuk tingkatan 1. Baik. Semua hijau. Kecuali kontur. Kenapa? Baik, dengar betul-betul. Kontur ni nama pada peta. Okey, awak tengok dia ada banyak gelungan-gelungan tu. Okey. Daripada gelungan yang paling besar di luar kepada gelungan yang paling kecil di dalam. Okey, dengar ni. Semakin kecil gelungan, semakin tinggi daripada aras laut. Okey, so kontur ni bermaksud kawasan tanah tinggi. Kalau gelungannya besar, dia rendah. Kalau gelungannya kecil, dia tinggi. Jadi kontur tu ialah tanah tinggi. Tetapi dalam peta lakar, awak tak boleh sebut tanah tinggi pada peta. Awak kena sebut garisan kontur. Okey, atau bahasa Inggeris contour. C-O-N-T-O-U-R. So dalam bahasa Melayu kita sebut kontur. Tapi bila awak cerita, awak kena sebut bahagian ini ada kawasan tanah tinggi. Jangan sebut bahagian ini ada kontur. Ya, kontur hanya lukisan pada peta. Dia kena sebut tanah tinggi. Okey, kemudian ada kelapa sawit dan sebagainya.
Simbol yang kedua ialah simbol titik. Ini dia macam point satu di situ. Okay, yang pertamanya ialah masjid, gereja, sini pun tak ada, pertempatan. Okay, dalam geografi, jangan sebut rumah. Kita sebut pertempatan. Tak kira lah rumah banglo ke, rumah teres ke, rumah kecil ke, apa ke, kita sebut pertempatan. Okay? So ada masjid, kuil, gereja, tokong, tanda tinggi. Tanda tinggi ni bermaksud dia awak perasan tak kalau awak naik ke Cameron Highlands ke contohnya, tepi-tepi jalan tu dia ada macam satu batu. Lepas tu ada nombor. Itu menunjukkan tanda ketinggian tempat itu daripada aras laut. Sentiasa kira daripada aras laut. Aras laut sentiasa 0 meter. Semakin kita naik, bertambahlah meter dia. 100 meter daripada aras laut, 200 meter daripada aras laut, 300 meter daripada aras laut, 4,000 meter daripada aras laut. Mesti daripada aras laut. Faham ya? Okey. Kemudian kita ada tanda aras. Tanda aras ni pun sama juga macam tanda tinggi tadi. Dan kita ada stesen trigonometri. Stesen trigonometri ni ialah sebuah macam rumah kecil yang mana ahli kaji cuaca akan letakkan termometer, corong untuk kutip air hujan. Ada macam-macam lagi dalam itu untuk mengkaji suhu. Okay, ini pengetahuan. Rumah itu kita panggil sebagai rumah Stevenson. Sebab zaman-zaman dulu orang ni bernama Stevenson, dia buat stesen itu. Okay, alright. Dulu ada dekat Taman Medan, dah rosak, dah hilang, dah tak ada dah. Okay, next kita ada simbol garisan. Ini semua pasal garisan. Yang kita lukis dalam bentuk garisan. Sungai, tali air, pantai, jalan kereta api, lorong jalan kaki, jambatan, jalan raya, sempadan dan benteng. Apa dia benteng? Cikgu nak tanya Adam Haris. Haris tahu tak benteng tu apa? Tahu ke tak tahu? Tak. Tak tahu? Pernah dengar tak benteng pertahanan negara? Tak. Tak pernah dengar benteng pertahanan negara? Dia macam sepandai, dia macam sempadan. Dia macam sempadan, okey. So benteng tu sebenarnya macam sempadan tu dia nak menahan apa? Apa yang nak ditahannya daripada masuk? Nak menahan daripada orang asing masuk. Betul. Jadi benteng tu sebenarnya satu pertahanan untuk menghalang orang luar daripada masuk. So benteng pertahanan negara askar lah. So askar ialah benteng pertahanan negara. Siapa masuk akan diambil tindakan. Baik. Untuk pertanian juga ada benteng. Ini biasanya di sawah padi. So benteng tu menahan air luar daripada masuk ke dalam sawah. Sebab tu kena ada benteng. Ingat, benteng tu bentuk 3 segi macam itu yang disusun rapat-rapat. Bukan 3 je ya. Kadang-kadang panjang bentengnya. Jadi bila awak nampak benteng, awak akan nampak biasanya di sebelah sungai. Menghalang air sungai daripada masuk ke kawasan sawah padi. Okey. Harap faham tu. Okey, kemudian ada pantai apa semua tu awak tahulah. Sorry. Kemudian kita ada singkatan. Ini semua singkatan yang kita gunakan. PP, Pejabat Pos. BP, Balai Polis. LDG, ini standard ya. Ini semua satu Malaysia guna yang ini. Kalau bahasa Inggeris, lainlah pula dia punya perkataan dia. Ini sebab kita peta bahasa Malaysia, so kita gunakan yang ini. So, ladang, dispensari. Apa dia dispensari tu? Kalau awak pergi klinik, awak nampak dispensari. Rumah rehat, hospital, sungai, tanjung, kuala, sekolah,
kampung, tali air, parit, alur, pulau dan juga teluk. Ini beberapa, ada banyak lagi Okey, nanti dalam peta pun dia akan tulis WP. Cikgu rasa ada, nanti cikgu tanya awak apa itu WP. Okey, next. Baik, sekarang kita pergi kepada pandang darat. Nah, pandang darat cikgu dah sebut tadi ada dua. Cikgu nak tanya. Arik Darius. Ya, saya. Fizikal ni apa maksud dia? Allahu Akbar, dah nampak. Tersilap. Okey, apa maksud fizikal? Apa maksud fizikal? Apa maksud pandang darat fizikal ni? Dia terjadi secara semula jadi. ya, dah terang-terang ada jawapan tu. Terjadi secara semula jadi. Tak ada siapa-siapa yang buat. Memang dah ada di situ. Kalau kita akan cakap Allah dah jadikanlah. Tapi kalau ada bangsa-bangsa lain dalam kelas kita kena cakap secara semula jadi. So dia ni terjadi secara semula jadi. Okey. So apa dia? Contoh, bentuk muka bumi. Ini kontur cikgu sebut tadi. Gunung dan bukit ni. Adakah orang pergi buat gunung, pergi buat bukit? Tak ada kan? Jadi maksudnya dia terjadi secara semula jadi. So lukisan kontur. Tapi kita sebut itu sebagai tanah tinggi. Awak nampak? Besar bulatan, besar gelongan, tanah rendah. Tinggi, kecil bulatan, tanah tinggi. So makin lama makin kecil itu ialah gunung atau bukit. Yang kedua ialah saliran. Saliran ni apa saja berkenaan dengan air. Sungai, tasik, itu secara semula jadi. Cikgu nak tanya, Nur Mardiah. Saya. Okey. Sungai cikgu sebut tadi kita tulis dekat sini secara semula jadi. Sungai atau tasik. Ada tak sungai atau tasik yang bukan terjadi secara semula jadi? Ada ke tidak? Orang lain kalau nak bantu pun boleh. Ada kot. Ada kod. Kod. Ada pula kod kat belakang tu. Ada contoh tak? Macam kita ada Sungai Kelang, Sungai Gombak. Itu memang kita tahu secara semula jadi. Dia ada tu. Ada tak sungai atau tasik yang terjadi secara manusia yang buat? Maknanya bukan semula jadi. Ada siapa-siapa nak tolong? Khairul? Khairul ada? Ada. Apa dia? Tasik kat Taman Jaya. Ya, betul sekali. Tasik itu ialah tasik yang manusia buat. Bukan semula jadi. Okey. Contoh cikgu bagi ni kita lari sikit. Contoh macam, pernah dengar tak Tasik Kenyir? Pernah. Okey, good. Tasik Kenyir tu sebenarnya dulu-dulu memang tak ada tasik. Dia cuma ada sungai saja, Sungai Kenyir. Kemudian manusia letak empangan sebab nak bina jana kuasa hidroelektrik. Jadi bila dia blok air sungai itu akan naik berkumpul menjadi tasik. Wujudlah tasik tasik buatan manusia. Kita yang buat. Kalau kita tak letak empangan tu, air sungai tak akan meningkat, maka tak akan ada tasik. Contoh di sini macam Tasik Jaya, macam tasik-tasik yang ada di Selangor. Itu semua ialah hasil perlombongan biji timah. Korek tanah nak cari biji timah. Bila biji timah dah habis, tanah itu berlubang. Datanglah air hujan. Maka berkumpul dalam kawasan itu. Itu ialah tasik buatan manusia. Kalau manusia tak korek, tak adalah tasik. Tapi sebab manusia dah korek, air hujan datang, bertakung, jadilah tasik. Itu bukan tasik semula jadi. Itu ialah tasik
buatan manusia. Okey? Jangan silap. Dan yang last kali ialah tumbuhan semula jadi. Dia tumbuh secara semula jadi. Tak ada siapa-siapa tanam. Contohnya paya. Ada ke orang pergi tanam paya nipah? Ada ke orang pergi tanam paya bakau? Ada? Tak ada. So dia tumbuh secara semula jadi. Okey. Cikgu nak tanya. Adam Syahmi. Adam Syahmi ada? Ya, saya. Okey. Rumput. Adakah rumput termasuk dalam tumbuhan semula jadi? Termasuk dalam pandang darat fizikal? Rumput. Ya. Okey, baik. Rumput ni ada dua. Macam sebelah sekolah awak tu, sebelah sekolah Taman Medan, ada padang bola kan? Okey, padang bola tu ada rumput kan? Okey, itu tumbuh secara semula jadi. Tak ada orang yang nak pergi tanam rumput kat situ. Okey, cuma orang dah potong rumput bagi cantik untuk orang boleh main bola di situ. Tapi rumput tu tumbuh secara semula jadi. Okey, ada ke orang pergi tanam rumput? Tak ada kan? Kecuali di kawasan perumahan awak, dalam rumah awak tu yang ada porch tu, tempat letak kereta tu, sebelah tu adalah orang suka tanam rumput bagi cantik. Itu buatan manusia sebab kita yang pergi tanam. Tapi biasa kalau padang rumput, dia semula jadi. Okay, next. So tadi fizikal, semula jadi. Sekarang budaya. Budaya bermaksud manusia buat. Campur tangan manusia. Maksudnya dia mesti ada manusia terlibat dalam sesuatu benda ni. Macam cikgu sebut tadilah, tasik. Ada tasik semula jadi, ada tasik buatan manusia. So yang itu fizikal, yang ini budaya. Kita tengok yang pertama. Pertempatan. Tidak ada rumah yang jadi secara semula jadi. Mesti manusia buat. Jadi pertempatan, balai polis, sekolah, jambatan, rumah rehat, hospital, itu semua ialah pandang darat budaya. Sebab manusia yang buat. Faham ya? Okay, next. Pengangkutan. Sama jugalah. Tak adanya tiba-tiba tumbuh jalan raya kat situ. Tak ada. Jalan raya, jalan kereta api, landasan kereta api, itu semua dibuat oleh manusia. Okay, so awak fikir je, ni manusia buat ni. Okay, so mesti pandang darat budaya. Now, yang last kali cikgu nak tanya. Hadis. Cikgu nak main sekejap. Hadis. Ya, saya. Okey, hadis. Tengok gambar ni. Padi getah. Kita masukkan di bawah kegiatan ekonomi. Kenapa padi dengan getah kita tak masukkan di bawah fizikal? Dia tumbuh semula jadi. Sebab padi dengan getah tu macam padi untuk kita buat beras sebagai sumber makanan. Getah tu untuk kita buat alatan kemudahan kita. Okey, tapi hadis cikgu tanya, kenapa? Cikgu tak nak kegunaan, cikgu tak nak padi ni jadi beras, getah ni jadi lapik getah ke kasut tu, tidak. Cikgu tanya kenapa padi dan getah kita letakkan dia di bawah pandang darat budaya, bukan pandang darat fizikal, sedangkan dia tumbuhan, dia tumbuh. Dia tumbuh semula jadi. Faham soalan cikgu kan? Ada siapa-siapa nak tolong hadis? Saya. Siapa tu? Nabil. Okey, Nabil. Yes. Sebab manusia tanam. Itu jawapan dia. Manusia yang tanam. Ada ke padi tumbuh macam tu je?
Okey, manusia kena buatkan bendangnya, petaknya, manusia yang tanamkan. Okey, jadi bila manusia tanam, lepas tu hasil daripadanya kita dapat duit. Itu maksudnya kegiatan ekonomi. Sama macam getah. Kita tanam getah tu susun ikut barisan. Bila dah dapat hasil, kita jual, kita dapat duit. Itu ialah kegiatan ekonomi. Kena ingat, bila sebut kegiatan ekonomi, dia mesti pasal pertanian ataupun perkilangan ataupun perikanan. Jangan sebut guru, polis, bomba. Itu semua bukan kegiatan ekonomi. Bukan kegiatan yang mendapatkan hasil. Okey, itu ialah perkhidmatan. Macam cikgu bagi perkhidmatan kepada awak. Cikgu bagi ilmu pada awak. Macam polis memberi perkhidmatan, memberi jaminan keselamatan pada awak. So kami bukan kegiatan ekonomi. Okey, kegiatan ekonomi yang mendapatkan hasil. Padi, getah, kelapa sawit, perhutanan, perhutanan pula. Apa tu, perkilangan. Okey, itu ialah kegiatan ekonomi. Faham ya? Hadif faham Hadif? Hadif. Faham. Okey, jangan silap. Okey, next. Ni. Awak kena lukis peta lakar. Okey. Jangan risau, senang je. Jangan lukis besar-besar. Lukis kecil-kecil je dah lah. Lebih kurang dalam 5 cm kali 5 cm ke cukup. 5 cm kecil sangat. 10 cm kali 10 cm. Besar sikit. Okey. Bila nak melukis peta lakar ni, awak tengok muka surat 29. Ada langkah-langkahnya. So ingat langkah-langkah ni. Yang pertama, mesti ada tajuk. Mesti ada pemidang. Pemidang tu apa? Kotak. Kena pastikan kotak tu muat peta dengan petunjuk. So dia ada 2 kotak di situ. Okey. Selepas dah ada tajuk, selepas dah ada pemidang, barulah kita wujudkan arah mata angin. Senang je arah mata angin. Semua hala ke atas. Di sudut atas kanan peta. Terus buat utara macam itu. Lukis anak panah kecil, ada utara. Mata angin. Next. Selepas dah ada arah mata angin, barulah kita fikirkan apakah simbol dan singkatan yang sesuai. Kita tengok peta tersebut. Contohnya kawasan rumah awak. Okey, ada rumah. Jangan sebut rumah. Pertempatan. So, apa simbol rumah? Kotak 4 segi je. Tak kira lah rumah banglo ke, rumah ada kolam air ke, rumah 15 tingkat ke. Ada ke rumah 15 tingkat? Tak ada kan? Itu lain. Itu ialah apartmen atau flat. Okay, rumah 5 tingkat ke, 3 tingkat ke, 2 tingkat ke, tetap bentuknya kotak hitam. Rumah tu warna merah, rumah tu warna hijau, rumah tu warna biru, rumah tu warna pelangi. Bila sampai pada peta, tetap kotak warna hitam. Jangan buat warna lain. So, bila kita dah dapat simbol dan singkatan yang kita nak gunakan, contohnya ada sekolah, okey, kita guna SEK. Oh, ada balai polis, ada BP. Oh, ada pejabat pos, PP. Dah pasti semua tu, barulah kita lukis semua itu dalam peta kita. Okay. Kalau awak tengok rumah awak. Okey, cikgu nak tanya. Fasihah. Oh, Fasihah. Okey. Fasihah duduk di mana? Dekat dengan Masjid Nur Ihsan. Okey, baik. Now, awak bayangkan dalam kepala. Mesti awak dah pernah jalan-jalan keliling kawasan rumah awak kan? Okey, baik. So, kalau awak nak lukis peta lakar kawasan rumah awak, cuba fikirkan apa yang akan ada dalam peta awak tu. Okey, jangan besar-besar sangat. Okey. So, ada rumah. Bila ada rumah, kita lukis Tempatan. Apa lagi simbol lain yang boleh ada dalam peta awak tu? Simbol masjid. Masjid. Lagi?
Apa lagi dekat situ? Awak dah round-round keliling rumah awak tu. Ada rumah pertempatan, ada masjid, apa lagi dekat rumah awak? Sekolah. Ada sekolah, lagi? Ada stesen bas tak? Jauh tak sikit lah dari rumah. Okey, jangan kira. Mana-mana yang dekat je. Ada apa lagi? Macam kebun kecil boleh? Kebun kat rumah. Boleh, tapi dia ada singkatan dia lah. Cikgu dah kata tadi kan, simbol atau singkatan. So ada kebun kecil. Ada apa lagi? Ada pejabat pos? Tak, jauh. Balai polis? Jauh juga. Jauh juga. Okey, katalah itu saja yang ada. Jadi bila awak dah dapat gambaran itu, bila awak lukis, awak dah tahu dah apa ciri geografi yang awak nak lukis. Okey? Faham Fasihah? Faham. Okay, good. Alright. Next ialah selepas kita dah lukis semua ciri-ciri itu, maka barulah kita lukis petunjuk di kotak bawah. Okay, ni cikgu bagi contoh. Ni adalah buku teks awak. Awak tengok tu muka surat 29. Cikgu saja buat kecil sebab cikgu nak tunjuk nanti dekat bawah tu. Okay. Awak tengok kotak kecil tu ya. Yang atas tu, Rajah 3.3 buku teks. Awak nampak tak rumah tu? Rumah-rumah tu semua bumbung warna merah. Dinding warna putih. Lepas tu ada lagi rumah-rumah kecil warna coklat dekat atas dekat masjid tu. Lepas tu kat bawah tu ada lagi rumah-rumah macam rumah banglo warna-warna apa ke warna ni, macam warna hijau tu. Lepas tu tengok masjid. Masjid ada kubah warna kuning. Kemudian ada sekolah. Sekolah tu pula ada banyak blok. Ada sungai, ada jalan raya, ada pokok-pokok, awak nampak pokok getah semua tu. Rimbun pokok getahnya, ada pokok kelapa kan. Tetapi, sekarang tengok slide cikgu. Tetapi bila kita nak lukis, dia dah jadi lain. Okay, so yang pertama, bila kita lukis, mesti ada kotak, mesti ada pemidang. Tengok skrin cikgu ya. Mesti ada kotak, mesti ada pemidang. Agak-agaklah besar dia. Janganlah besar sangat, janganlah kecil sangat ya. Pemidang ni pula kita akan bagi dua nanti. Atas tu ialah petanya, bawahnya ialah petunjuk. Okay, so selepas dah ada peta, selepas dah ada tajuk, selepas dah ada kotak, kita letakkan arah mata angin. Atas kanan, letakkan mata angin utara di situ. Selepas itu kita dah kenal pasti ciri-cirinya, kenal pasti simbolnya, kenal pasti singkatannya. Kita lukislah. Nampak tak? Kita lukis. Tengok. Masjid kubah kuning hilang. Dia cuma jadi simbol titik sahaja. Satu kotak dengan bulan sabit di atas. Itu ialah simbol masjid. Tengok sekolah tadi. Hilang blok-blok yang ada banyak tu. Dia cuma jadi perkataan S-E-K. Pagar sekolah pun tak ada. Dia cuma simbol sahaja. Kemudian awak tengok rumah. Tadi ada rumah bumbung coklat, dinding putih. Rumah coklat dekat bagai masjid. Rumah banglo yang bersusun 8 tu. Hilang semuanya. Semua jadi kotak-kotak hitam sahaja. Faham ya? Bertukar. Pokok-pokok tadi. Pokok kelapa yang tinggi-tinggi, banyak-banyak daun pelepah. Dah bertukar rupa. Jadi simbol saja. Simbol pokok kelapa semua sama. Tak ada berbeza. Jangan pula awak lukis satu simbol ni ada 4 daun pelepah daun. Satu simbol ni ada 6 pelepah daun. Semua sama je. Ada 4 sahaja. Kemudian pokok getah. Pokok getah tu lain pula rupa pokok getah. Okay, dia bentuk macam titisan air dan ada tiang dekat bawah dia. Kalau dalam gambar Rajah 3.3 tu, pokok getahnya rimbun. Okay, so yang ini simbolnya sama sahaja. Okay, baik. Kemudian awak nampak ada sawah padi. Tu nampak sawah padi bersusun dekat situ. Sebelah rumah-rumah tu.
Okey, kemudian yang lain-lain tu yang tak nampak apa-apa tu itu ialah rumput. Jadi lukislah rumput itu sebaik-baiknya. Selepas dah lengkap lukis semua, jambatan pun sama di situ, dah lengkap lukis, maka barulah kita letakkan petunjuk. So, apa sahaja yang ada dalam peta, kita lukis dalam petunjuk. Jangan tinggalkan satu pun. Semua mesti ada. Okay, cek getah, getah ada. Kelapa, ada. Sawah padi, ada. Rumput, ada. Pertempatan, ada. Jambatan, ada. Masjid juga ada. Sungai juga ada. Tasik ada. Sekolah ada. Jalan raya juga ada. Okey, faham? Faham tu? Faham. Okey, baik. Ni kita tinggal lagi 10 minit. Cikgu pun ada kelas lepas ni. Ini cikgu nak bagi kerja rumah sikit. Okey, tengok ya. So, nanti cikgu akan letak juga dalam dalam grup kelas awak nanti. Okey, so kerja rumahnya buku teks muka surat 32 bahagian C. Yang ini awak tak perlu lukis peta yang besar dekat atas tu. Okey, tak payah lukis. Okey, cikgu nak awak buat kotak ni sahaja. Awak cuma senaraikan simbol pandang darat fizikal dan kemudian simbol pandang darat budaya. Ada soalan? Jelas? Jelas. Jelas. Cikgu, Okey. cikgu nak tanya. Ya, silakan. Guna buku latihan yang tulis geografi tu kan? Ya, cikgu dah sebut dulu. Buku yang tinggi panjang tu, yang besar, yang panjang tu, buku tulis tu, itulah buku nota. Jadi bila cikgu bagi slide, ada nota, itu tulis dalam buku yang tinggi tu. Buku yang kecil tu ialah buku latihan. So, apa saja latihan, masuk dalam buku tu. Termasuklah latihan yang ini. Okey? Jelas? Okey, so buat yang ini. Ini buat hari ini. Okey, dah siap nanti, baru masukkan nama dekat senarai yang dah siap. Senang je. Awak cuma buat kotak, simbol pandang darat fizikal, kotak, simbol pandang darat budaya. Sebut 5, sebut 5. Tu sahaja. Faham? Okey, cikgu harap awak faham. Baik. Ini cikgu nak bagi kerja terus untuk hari Jumaat nanti. Sebab Jumaat kita ada kelas online, kan? Okey. Nah, tengok ni. Tu dia. Cikgu nak, ni awak tengok daripada pandangan sisi ni. Awak nampak merah pejabat pos, awak nampak kubah masjid kuning, jambatan tu warna biru hitam, rumah-rumah tu warna coklat. Cikgu nak awak tukarkan ini kepada peta lakar. Okey, tukarkan kepada peta lakar. Dengar betul-betul. Semua dengar ya? Okey, yang ini cikgu nak awak buat katakan ya, kita bagi 5 cm kali 5 cm. Dalam kotak tu 5 cm kali 5 cm. 5 cm ke? Bukan 5 cm. 5 kecil sangat. 10 cm. 10 cm kali 10 cm. Besar sikit. Okey? Ingat tu. 10 cm kali 10 cm. Itu kotak dia. Jangan lupa tambahkan sedikit untuk petunjuk. So petunjuk tu bolehlah 5 cm di bawahnya. Faham? Okey. So gambar tu dalam 10 cm kali 10 cm. Kemudian di bawahnya tu ialah petunjuk. Bolehlah awak buat 5 cm kali 10 cm. Ikut besar lebar kotak tu. Okey? Alright. Faham tu? Ada soalan? Ada siapa ada soalan? Okey, cikgu harap tak ada.
Jadi ini untuk 26 Februari. Okey. Awak boleh mula melukis malam ni ke ataupun besok ke, tak kisahlah. 26 Februari, ambil gambar, post dekat grup, baru cikgu tahu awak dah siap. Nanti tulis nama sahaja. Okey? Now, kerja ini buat dalam buku nota. Bukan buku tulis. Okey? Buat dalam buku nota yang panjang tu, yang besar tu, yang saiz A4 tu. Okey, jadi awak boleh lukis dengan besar. Okey, tajuknya. Now, tajuknya terpulang pada awak. Awak nak buat apa? Okey, peta lakar apa? Cikgu bagi awak kebebasan. Letak tajuk awak sendiri. Senang cerita. Tak nak beritahulah. Cikgu nak awak buat sendiri. Cikgu nak tengok. 1A kan mesti pandai-pandai kan? Okey? Alright. So, ada apa-apa soalan sebelum cikgu tutup? Tak ada. Tak ada ya? Jelas latihan tadi? Okey, so cikgu nak awak siapkan latihan tadi dan tunjukkan cikgu pada pada 26 Februari nanti. Okey? Letakkan gambar di situ. Okey? Cikgu, Alright. Ya saya. Apa dia? guna warna ke tak? Okey, baik. Kalau awak ada warna pensel, boleh gunakan warna pensel. Ikut. Kalau tumbuh-tumbuhan, warna hijau. Kalau jalan raya, warna hitam. Kalau rumah-rumah semua, warna hitam. Okey, pertempatan. Kemudian kalau macam air, warna biru. Kawasan tanah tinggi, warna coklat atau warna perang. Tapi sebab kawasan ini tak ada tanah tinggi, jadi coklat tak ada. Okey, so warna hijau, ada sungai. Warna hijau, warna biru, warna hitam. Itu saja 3 warna. Okey? Alright, bagus soalan tadi. Okey, siapa lagi yang belum bagi nama pada cikgu? Cikgu nampak siapa ni? Ifti Iliana. Okey, baru masuk. Okey. Siapa lagi yang belum bagi nama? Rasa-rasa dah sudah ni. Ada lagi tak yang belum bagi nama? Okey, cikgu baca lagi sekali. Kalau tengok nama awak tak ada, awak beritahu cikgu. Cikgu ada Adam Haris, Ahmad Nabil Zikri, Airil Hakim, Fakhrunisa, Fasihah, Hadif, Khairul Hakimi, siapa ni? Adam Syahmi, Arik Darius, Nur Mardiah, Nur Afikah Uzma, Nur Amira Aliyah, Nur Atira Iman, Nur Suhana dan juga Nurul Ifti Eliana. Ada siapa-siapa cikgu tak sebut nama? Tak ada. Okey, kalau tak ada, awak semua boleh tinggalkan kelas. Terima kasih. Jangan lupa kerja cikgu. Nanti cikgu akan jadikan ini dalam video dalam YouTube. Cikgu akan share dengan awak. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Okey, bye. Jaga diri. Terima kasih cikgu. Okey.